Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ini cikgu nak terangkan tentang daya dan gerakan satu dalam subtopik 2.6 iaitu daya. Okey, bersama dengan Cikgu Syafina Raya Spinan. Okey, so apakah daya? Kalau kita tengok, daya ini adalah kebanyakan aktiviti dalam kehidupan harian kita melibatkan daya, di mana daya boleh mengubah keadaan gerakan sesuatu objek. Objek itu mengubah momentum gerakan pada satu garis lurus. Macam mana ya? So kita tengok. Daya ditakdirkan sebagai sesuatu yang dapat mengubah keadaan pegun atau keadaan gerakan dengan laju seragam objek. Okey, apabila satu objek dikenakan daya ke atasnya, objek itu boleh mengubah bentuk, saiz, gerakan dan juga keadaan objek. Okey, daya seimbang. Daya seimbang membawa maksud sesuatu objek itu dikenakan daya yang sama, di mana menghasilkan daya paduan bersamaan dengan kosong. Contohnya, sebuah kotak ditarik ke kiri dengan daya 100 Newton, ke kanan dengan daya 100 Newton. Kira daya paduan 100 tambah negatif 100 Newton. Negatif itu menunjukkan arah, kiri menghasilkan daya paduan 0 Newton. Apa maksud daya paduan? Daya paduan ialah daya tunggal hasil jumlah dua atau lebih daya mengikut magnitud dan arah tertentu. Daya paduan dan situasi kedua adalah, contohnya adalah sebuah kapal terbang bergerak dengan hal laju seragam pada ketinggian tetap. Di mana daya-daya yang bertindak ke atas kapal terbang tersebut adalah daya angkat, daya berat, hujah dan juga seretan. So daya angkat sama dengan daya berat. Ingat ya, dia mesti samakan arah yang sama. Kalau menegak daya tersebut. Kalau melintang, daya tersebut juga melintang. So daripada sini, kesan daripada daya yang seimbang, objek akan sentiasa pegun dengan hal laju 0 meter per saat. Dan juga sesuatu objek akan terus bergerak dengan hal laju seragam, iaitu pecutan dia 0 meter per saat kuasa 2. So dua situasi ini menghasilkan daya yang seimbang, di mana daya paduannya adalah bersamaan dengan kosong. Okey, daya yang tak seimbang, contohnya kotak yang sama tetapi dikenakan daya ke arah kanan 100 Newton, ke arah kiri 200 Newton. So daripada daya paduannya menghasilkan negatif 100 Newton. So daya paduannya adalah tak bersamaan dengan kosong kan. Jadi bila tak sama dengan kosong, objek ini dikatakan berada dalam keadaan daya yang tidak seimbang. So daya tak seimbang wujud apabila daya-daya bertindak pada objek menghasilkan daya paduan tak sama dengan kosong, dengan paduan disebut sebagai daya bersih. Okey, daripada kesan daya tak seimbang, sesuatu objek yang asalnya pegun akan bergerak dengan satu pecutan. Kalau objeknya yang asal sedang bergerak dengan halus seragam akan mengalami pecutan ataupun nyah pecutan ataupun arah gerakannya berubah. So kesan daripada daya tak seimbang menyebabkan objek berubah keadaan. Seterusnya ini adalah eksperimen. So boleh rujuk dekat buku teks. Ianya bahan jalankan eksperimen menggunakan pita detik seperti yang kita dah jalankan dekat dalam makmal hari itulah, menggunakan jisim yang ditarik kepada troli, satu situasi. Yang kedua adalah eksperimen yang menggunakan daya yang ditarik ke atas troli. So daripada keadaan eksperimen ini akan dapat keputusan graf dia adalah pecutan berkadar terus dengan daya yang dikenakan, tetapi pecutan berkadar songsang dengan jisim objek. Maksudnya semakin bertambah objek punya jisim, pecutan dia akan berkurang. So untuk menghasilkan graf garis lurus, A melawan 1/m. So daripada sini kita dapat membuat konklusi, iaitu A berkadar terus dengan daya, tetapi pecutan berkadar songsang dengan jisim. Tetapi pecutan berkadar songsang dengan jisim, kita boleh tulis pecutan berkadar songsang dengan jisim ataupun berkadar terus dengan 1/m. So daripada sini kita dapat melihat bahawa F adalah berkadar terus dengan MA, di mana kita boleh lihat dengan melihat hukum gerakan Newton kedua menyatakan bahawa kadar perubahan momentum berkadar terus dengan daya dan bertindak pada arah daya tersebut. So macam tak berapa nampak kan? Akan terangkan lebih jelas. So ini adalah hukum Newton kedua. Hukum Newton kedua menyatakan bahawa daya yang bertindak pada sesuatu objek adalah berkadar langsung dengan kadar perubahan momentum. So awak dah belajar momentum adalah M darab V. Kalau perubahan maksudnya momentum akhir tolak momentum awal. Bila ada perkataan kadar perubahan momentum,
perubahan momentum itu perlu dibahagikan dengan masa. So, daya adalah berkadar terus dengan momentum akhir tolak momentum awal bahagi dengan masa. So, awak boleh tengok bagaimana ianya diterbitkan. Okay, F adalah berkadar terus dengan MV tolak MU per T. So, kita keluarkan M, V tolak U per T. So, jadilah F berkadar terus dengan MA. Di mana K adalah pemalar. Pemalar itu kita gantikan dengan nilai 1. Maka kita dapatlah F sama dengan MA. Okay, so daripada sini kita nak tengok hubungan antara pecutan A dengan daya. So, kalau kita tengok gambar yang pertama, orang itu ditarik oleh seekor anjing. Gambar yang kedua, orang itu dengan jisim yang sama ditarik oleh 3 ekor anjing. Kita dapati bahawa gambar yang kedua ini bergerak dengan lebih laju pecutan dia. So, ia menunjukkan bahawa pecutan telah berkadar terus dengan F. Alright. Bagi situasi kedua, hubungan antara pecutan dan jisim. So, kita tengok orang yang sama memberi daya yang sama iaitu 8 Newton. Tetapi gambar rajah yang pertama menolak jisim 1 kotak 20 kg. Gambar rajah yang kedua dia perlu menolak 3 kotak. Tapi kita bandingkan pecutan kedua-duanya. Pecutan gambar rajah kedua menjadi lebih perlahan. So, kita boleh katakan bahawa A adalah berkadar songsang dengan M. Tapi kita boleh represent dia A berkadar terus dengan 1 per M. So, cikgu harap awak boleh faham apakah itu daya. Sekian, terima kasih semua. Study elok, okay? Kalau tak faham, boleh tanya cikgu tak? Alright, sayang kamu semua. Bye. Cikgu daripada Cikgu Syafina. Assalamualaikum.